Assalamualaikum dan selamat pagi. Baik, hari ini kita akan belajar tentang tajuk tumbuh-tumbuhan di mana kita akan memfokuskan kepada cara bagaimana tumbuh-tumbuhan ini menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim. Okay. Macam minggu lepas kita dah belajar tentang cara tumbuh-tumbuhan melindungi diri daripada musuh. Jadi untuk hari ini kita akan tengok bagaimana tumbuh-tumbuhan ini menyesuaikan diri terhadap iklim dan perubahan musim. Okay. Objektif untuk PDPR kali ini ialah murid dapat menjelas dengan contoh sekurang-kurangnya 4 ciri khas tumbuhan untuk menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim. Dan yang kedua, menjelaskan pemerhatian tentang kemandirian spesies tumbuhan melalui lakaran TMK, penulisan atau lisan secara kreatif. Baik, mari kita lihat sama-sama. Ada dua gambar di slide yang cikgu tunjukkan ini. Gambar yang pertama ada gambar pokok kaktus dan pokok bunga. Okay, kalau kamu perhatikan, pokok bunga tu dia cakap panasnya cuaca di sini. Tapi pokok kaktus dia suka dengan cuaca yang panas tersebut. Ini menunjukkan pokok kaktus ni dia ada ciri-ciri yang membolehkan dia hidup di kawasan yang panas. Tetapi pokok bunga tersebut tidak mempunyai ciri untuk dia menyesuaikan diri di kawasan yang panas. Sebab tu dia risau bila cuaca panas. Okey, gambar yang kedua kamu dapat lihat pokok bergoyang. Okey, disebabkan angin yang bertiup kencang. Okey, pokok yang di hadapan tu dia cakap kuatnya angin bertiup. Dia dah mula risau sebab dia tak ada ciri yang boleh membantu dia menyesuaikan diri dengan angin yang kencang. Okay, bila tak ada ciri yang sesuai, dia risaulah. Dia akan tumbang dan sebagainya. Okey, ataupun batang dipatah ke. Okey. Okey, yang pokok kelapa tu kalau kamu perhatikan dia kata dia tidak bimbang. Bermaksud pokok kelapa tersebut mempunyai ciri-ciri yang membolehkan dia tinggal di kawasan yang berangin. Okey. Jadi kamu dapati di sini tumbuh-tumbuhan ni mempunyai ciri-ciri khas untuk menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim bagi memastikan kemandirian spesiesnya. Maksudnya ciri-ciri tumbuhan ni berbeza di antara satu tumbuhan dengan tumbuhan yang lain. Okay. Dan ciri-cirinya membolehkan tumbuhan tersebut tinggal di kawasan yang bersesuaian. Okay. Okay, sekarang kita lihat tumbuh-tumbuhan yang hidup di kawasan musim angin kencang. Okey, contoh di situ pokok kelapa. Okey. Kita tengok apa yang pokok kelapa tu cakap. Saya pokok kelapa. Saya mempunyai batang mudah lentur dan daun berpecah-pecah yang dapat mengurangkan rintangan angin kencang. Okey. Kamu faham tak apa yang dimaksudkan dengan batang mudah lentur? Batang mudah lentur ni maksudnya dia senang nak macam bengkok. Tapi dia tak patah. Tu maksudnya batang mudah lentur. Dan daun berpecah-pecah. Kalau kamu perhatikan gambar, kamu perhatikan gambar pokok kelapa ni, kamu boleh lihat daunnya berpecah-pecah. Yang ni untuk mengurangkan rintangan angin. Jadi daun dia tak mudah patah. Okay. Kemudian kamu lihat di sini ada pokok ru. Okay. Kita tengok apa yang pokok ru cakap. Saya pokok ru. Saya mempunyai batang dan ranting mudah lentur serta daun berbentuk jarum yang dapat mengurangkan rintangan angin kencang. Okey, sama macam pokok kelapa tadi, pokok ru juga mempunyai batang mudah lentur. Tapi daun dia pula ciri lain iaitu daun yang berbentuk jarum. Ciri ini juga dapat mengurangkan pokok ru daripada rintangan angin kencang. Okey, ini antara ciri-ciri tumbuh-tumbuhan yang dapat menyesuaikan diri di kawasan musim angin kencang. Okey. Sekarang kita lihat pula tumbuh-tumbuhan yang boleh hidup di kawasan iklim panas ataupun musim kering. Okey, kita lihat di sini ada satu pokok kaktus. Tengok apa yang pokok kaktus ni cakap. Saya pokok kaktus. Saya dapat hidup dalam iklim panas dan musim kering. Daun saya terubah suai menjadi duri untuk mengelakkan kehilangan air. Batang saya dapat menyimpan air dan akar saya yang panjang pula dapat bergerak jauh ke dalam tanah untuk menyerap air. Okey. Ada satu, dua, tiga. Okey, 3 ciri yang membolehkan pokok kaktus ini hidup di kawasan yang panas. Okey, yang pertama daun dia ada duri. Okey.
fungsi daun berduri ni ialah untuk mengelakkan kehilangan air. Jadi bila musim panas, dia dapat mengurangkan kehilangan air ataupun mengelakkan kehilangan air. Jadi air masih kekal dalam badan ataupun batang pokok kaktus. Jadi dia boleh terus hidup di kawasan yang panas. Okey, kemudian batang dia ada ciri menyimpan air. Batang dia boleh simpan air. Dan akar dia pula panjang dan boleh menyerap air dalam tanah. Itu fungsi akar. Okay. Sebab itulah pokok kaktus ni kalau kita perhatikan, kalau kita dia boleh hidup di kawasan yang panas. Dan kalau kamu tanam pokok kaktus di rumah pun, kamu dapat perhatikan pokok kaktus ni dapat hidup walaupun kamu tak siram beberapa hari. Okay. Sekarang kita tengok pula pokok tomato. Okay. Saya pokok tomato. Batang dan daun saya yang berbulu halus dapat mencegah daripada kehilangan air ketika musim panas. Okay, maksudnya pokok tomato ni dia ada ciri berbulu halus dan bulu halus ni dia memainkan peranan dalam mencegah daripada kehilangan air. Jadi dia dapat terus hidup di kawasan yang panas sebab ada bulu halus ni untuk menghalang kehilangan air daripada batang dia. Okey. Kemudian pokok kunyit. Apa pokok kunyit buat? Okay. Saya pokok kunyit. Saya menggulungkan daun ketika cuaca panas untuk mengelakkan kehilangan air. Okey, bila panas, pokok kunyit ni akan menggulungkan daun dia macam kat sini. Okey, dia akan menggulungkan daun dia. Fungsi digulungkan daun ni ialah untuk mengelakkan kehilangan air. Okey, tadi cikgu lupa nak tunjuk pokok tomato ni, bulu halus dia yang ni lah. Okey, kamu boleh lihat. Okey, bulu halus ni lah yang memainkan peranan untuk mencegah kehilangan air. Okey, sekarang kita lihat pula pokok keladi. Saya pokok keladi. Saya mempunyai daun berlilin untuk mengelakkan kehilangan air yang terlalu banyak ketika musim panas. Okey, dia punya daun ni, dia macam ada tekstur berlilin. Kalau kamu ada pokok keladi kat rumah, kamu boleh cuba sentuh, kamu akan rasa macam teksturnya daun tu macam berlilin sikit. Okay, fungsi dia ialah untuk mengelakkan kehilangan air yang terlalu banyak ketika musim panas. Jadi pokok keladi ni boleh terus hidup. Okay. Seterusnya pokok getah. Okay. Pernah tengok tak pokok getah? Okay, biasanya pokok getah ni dia buat apa? Okay. Saya pokok getah. Saya hanya meluruhkan daun untuk mengelakkan diri daripada kehilangan air ketika cuaca panas dan musim kering. Okay. Kalau kamu pernah tengok pokok getah ni, kamu perhatikan bila musim panas dia akan gugurkan daunnya. Okay, meluruhkan daunnya untuk elak kehilangan air. Untuk dia boleh hidup lebih lama di kawasan yang panas ataupun musim kering. Okey, seterusnya kita lihat pula pokok yang dapat hidup di kawasan iklim sejuk. Okey. Contoh di sini ialah pokok maple. Saya pokok maple. Saya mempunyai kulit yang tebal pada bahagian batang untuk melindungi diri dalam iklim sejuk. Okey, ni batang dia tebal. Nampak tak? Okey, kita fokuskan kat sini batang dia tebal untuk lindung diri dia ketika iklim sejuk. Okey. Okey, seterusnya kita lihat pula pokok pen. Pokok pen ni dia ada ciri-ciri khas yang membolehkan dia hidup bukan sahaja di musim angin kencang tapi juga boleh hidup di kawasan yang panas serta cuaca sejuk. Ciri-ciri yang ada pada dia ialah daun berbentuk jarum. Okey, kamu boleh lihat daun dia. Dia berbentuk seperti jarum. Dan dia juga mempunyai kulit yang tebal yang membolehkan dia duduk di kawasan yang panas, sejuk serta angin kencang. Okey. Jadi rumusannya ialah batang mudah lentur, daun berpecah-pecah, daun berbentuk jarum, daun yang terubah suai menjadi duri, batang yang menyimpan air, akar yang panjang, berbulu halus, menggulungkan daun, daun berlilin, meluruhkan daun dan kulit yang tebal ialah ciri-ciri khas tumbuh-tumbuhan untuk menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim bagi memastikan kemandirian spesiesnya. Okey, ciri ini bukan sesaja ada pada tumbuhan tetapi ialah untuk memastikan kemandirian spesiesnya supaya dia dapat terus hidup di kawasan yang iklim sejuk, iklim panas serta berangin. Okey. Dan tugasan untuk hari ini ialah kamu perlu siapkan tugasan lembaran kerja yang cikgu dah edarkan sebelum cuti. Okey.
Minggu lepas kita dah buat muka surat 33. Untuk hari ni, cikgu nak murid-murid semua siapkan muka surat 34. Dah siap nanti hantar gambar tugasan yang siap kepada WhatsApp personal cikgu untuk disemak. Okey, selamat menjawab. Assalamualaikum. Bye.